Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Muka surat 6 tajuk yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, adanya syahwat yang tersembunyi dan semangat yang menurun. Kata Syekh, iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Maksudnya, keinginanmu untuk bertajrid, sedangkan Allah masih menetapkan engkau pada golongan orang yang perlu berusaha, adalah sebahagian daripada syahwat yang tersembunyi. Yang ni, siapa yang Allah menetapkannya supaya berusaha, tetapi ia nak keluar daripadanya kerana ingin bertajrid, maka perbuatan itu merupakan syahwat yang tersembunyi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bil muradih. Walillahil hamd billahi taufiq. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita dapat meneruskan lagi kuliah kita pada bulan ini. Walaupun ada PKP yang baru berlaku, tetapi nampaknya kita tak terjejas kerana berlakunya PKP itu dalam keadaan kita cuti kan. Jadi tak ada apa-apa. Jadi alhamdulillah, kesempatan yang ada ini kita ambil untuk sama-sama kita manfaatkan supaya apa, kita pun tak tahu lagi masa akan datang, sebab ajal kita jugalah. Tak tahu lagi pula ajal kita akan datang, boleh lagi kita meneruskan ataupun boleh kita melihat perkara ini, kita pun tak tahu. Jadi kesempatan yang ada membolehkan kita untuk terus berada dalam majlis ilmu ni, marilah kita ambil, rebut supaya kita jangan ketinggalan, ataupun kita katakan kalau kita mati dalam keadaan menuntut ilmu, insya-Allah. Di pada malam ini sambungan kita daripada bab yang pertama kemarin, ini masuk bab yang kedua, ya, tajuk yang kedua, iaitu adanya syahwat yang tersembunyi dan semangat yang menurun. Kitab hikam ni kalau baca begitu saja, orang kata cerita apa ni, seronok tak ada langsung. Habaq lah cakap Melayu tapi tak faham apa benda dia kata. Tapi oleh kerana dah kita ni dah nak baca kitab hikam, nama pun membicarakan ilmu tasawuf peringkat tinggi. Bila kata peringkat tinggi tu, orang tu bukan darjah 1 sampai darjah 6 dah. Dah atas menengah lagi, Mana-mana maknanya bab kali-kali ni tak payah bab lah. 5 kali 2 nak baca 1 kali 2, 2 kali 2 tak payah lah. Habaq ke 5 kali 2 tu dia tahu lah. Jadi maknanya kita ni pun bila dah baca ilmu tasawuf peringkat tinggi ni, lebih-lebih lagi dalam hikam ni, dia bukan saja berhubung dengan sifat mahmudah mazmumah, tetapi terlangsung terlibat dengan kitab akidah ataupun usuluddin yang kita bacakan, istighna dan iftiqar, ada dalam ni secara tak langsung. Bila kita sebut aja, dia mesti ada di dalam sana, dalam sini. Yang kita nak baca ni, sifat-sifat yang wajib, sifat yang mustahil ada. Benar ada pula sifat mahmudah dan mazmumah ada di sini. Cuma kita tak sebut secara khusus, tetapi bagi yang sudah ada dalam persediaan dalam diri kita, maknanya cakap kita tu kita tak rasa pelik, tak berasa ganjil benda tu, sebab benda tu dah kita belajar dah dalam sifat 20. Benda ni kita dah belajar dah dalam sifat mahmudah mazmumah. InsyaAllah kita boleh faham. Kalau tak biasa, darjah 1, darjah 2 tak pernah biasa, tiba-tiba pergi masuk sekolah menengah, letih lah. Letih ya, tak boleh ya. Jadi insyaAllah kita tengok lah. Saya pun bukanlah pandai nak abang sangat, tapi sekadar insyaAllah dekat mana yang diizinkan Allah SWT. Kata Syekh, iradatuka tajrida
ma'a iqamatillah iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Maksudnya keinginanmu untuk bertajrid. Tajrid maknanya bersunyi, ya? Bersunyi. Maknanya dia tu meninggalkan usaha. Dia nak bersunyi maknanya nak beribadat. Beribadat semata-mata. Itu tajrid, ya? Keinginanmu untuk bertajrid, sedangkan Allah masih menetapkan engkau pada golongan orang yang perlu berusaha. Kita duduk dalam peringkat orang yang kena kerja, kena berusaha, cari rezeki, menunaikan tanggungjawab. Tiba-tiba kita nak tinggalkan kerja tu untuk nak pergi kononnya nak beribadat. Nak ambil pangkat yang tinggi. Jadi dikata apa? Adalah sebahagian daripada syahwat yang tersembunyi. Langkah yang kita ambil meninggalkan usaha itu dan meninggalkan usaha dan pergi ke bertajrid itu merupakan syahwat yang tersembunyi. Maksud syahwat ni ikut hawa nafsu. Nampak bagus. Dia tu bagus, ya. Semayang tak tinggal, rumah pun tinggal, anak bini pun tinggal, pi berdakwah, bertabligh. Minta maaf nah. Saya bukan nak kata orang tabligh, tapi nak bagi contoh yang paling mudah nah. Sedangkan dia ada tanggungjawab. Rumah tangga, tanggungjawab anak bini. Ustaz Kahar ni belah lembu lagi. Ya? Bekerja lagi dengan kerajaan. Tiba-tiba aku tak mau pedulilah anak bini, tak mau pedulilah lembu, tak pedulilah kerja tugas-tugas harian. Nak pergi beribadat. Jadi itu dikatakan sebahagian daripada syahwat yang tersembunyi, maknanya apa yang dia buat tu nampak baik ibadat, tapi sebenarnya dia bukan ibadat, tapi dia sudah ikut syahwat, ikut nafsu. Sebab apa? Benda-benda yang semacam ni bukanlah boleh diikut-ikut berasa nak buat. Apabila Allah Ta'ala menetapkan kita kat dalam yang itu, maka duduklah kita di tempat itu. Itulah kehendak Allah. Jadi apabila Allah Ta'ala letak tempat itu, kita nak pergi tempat lain, itu maknanya kita ikut kehendak kita, kehendak nafsu, bukan kehendak Allah. Jadi disebutkan sini, ia dianggap syahwat. Pasal perkataan sana tu dia kata maksudnya beratas sikit. Yang ni siapa yang Allah menetapkan supaya berusaha. Mana Allah telah menentukan kehidupan kita dalam peringkat iktisabiyah, orang yang perlu berusaha, ya. Kemudian tetapi ia hendak keluar daripadanya. Dia nak tinggal kerja buat tu. Pasal apa? Kerana ingin bertajrid, nak buat ibadat sungguh-sungguh. Tinggal rumah tangga, tinggal anak bini, tinggal lembu kambing, tinggal pejabat. Pasal apa? Nak pergi bertajrid. Tajrid mana bersunyi. Bersunyi ni tak mau campur orang sangat, tak mau peduli orang sangat. Maka perbuatan itu merupakan syahwat yang tersembunyi. Maknanya itu merupakan satu keinginan nafsu yang tersembunyi. Maknanya halus kita bahasa, dia tu bagus lah, tak peduli sangat dah apa nama hai dunia, nak pergi ke akhirat saja, bagus nampak. Tapi sebenarnya dia ialah ikut syahwat, dia ikut hawa nafsu yang tersembunyi di sebalik ibadat, seolah-olah macam bagus dia tu, beralih ya, nampak gaya tu. Tapi bagus kah? Bagus kah? Kerana apa? Tanggungjawab bela anak isteri pun wajib. Bagi makan lembu itu pun wajib. Pergi ke pejabat itu pun wajib. Kenapa? Mencari rezeki yang halal itu wajib untuk nak memenuhi keperluan anak bini yang jadi tanggungjawab kita. Itu yang dikatakan apa? Sebahagian daripada keperluan ataupun kewajipan kita bila kita dah orang kata menikah, ada rumah tangga, maka tak boleh nak buat cara macam anak terona ataupun bujang. Kan? Waktu kalau tidak tak selalu menikah. Kan? Kalau dah menikah tu, dia ada anak, kena bagi anak. Dia ada bini, kena cara kerja bini. Dia terlibat dengan benda lain, dia kena terlibat lah, buat juga. Tanggungjawab juga. Jangan buat tak puas saja. Itu nama dia syahwat yang tersembunyi. Baik, apa dia kata? Ia dianggap syahwat. Pasal apa? Macam mana boleh syahwat? Pergi semayang, ibadat, berzikir, bertahajud, iktikaf dalam masjid, tak balik-balik. Kan?
Ia dianggap syahwat kerana tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah Ta'ala padanya. Tu. Allah Ta'ala suruh duduk tunaikan tanggungjawab hang sebagai orang yang kena usaha. Sebab apa? Tak kena usaha macam mana? Nak bela anak bini. Tak kena usaha macam mana? Nu lembu hang bela. Tak tanggungjawab macam mana? Nu hang pejabat yang hang pegang tu. Di pejabat tu hang dapat gaji. Gaji itulah yang dikatakan rezeki yang halal. Tiba-tiba tinggal cukup bulan ambil gaji. Ada juga jenis Tok Imam dalam bulan ambil, tapi dia tinggal kampung sebulan 40 hari 3 bulan jaga. Tadi orang kata dia tu apa nama kaki tak tahu hukum tu, sebab tu makan duit haram. Rupanya tu imam pun makan duit haram. Pasal apa? Hang makan duit elon hang tu tiap-tiap bulan. Tapi kerja hang tak buat. Makan duit haram ni bukannya gatal tak mana. Kalau makan masa gatal tu. Oh haram ni. Tak. Apa dah. Yang tu kena faham. Sebab apa? Tanggungjawab dunia dengan tanggungjawab akhirat tu sama naik. Kita buat apa kerja buat di dunia ni ada hubung kaitnya dengan akhirat. Halal di dunia maka sempurna di akhirat. Haram di dunia maka tak sempurna di akhirat. Jadi benda-benda yang macam ni kadang-kadang kita kata bagus itu. Itu sedangkan dia kata itulah syahwat yang tersembunyi. Di sebalik suka buat badan. Dan apa yang kehendaki Allah Ta'ala padanya dan kehendak menyalahi. Kehendaknya menyalahi dengan yang demikian itu demikian kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi hang duduk dalam keadaan ini, maka hang kena buatlah kerja yang macam tu. Itu kehendak Allah Ta'ala. Kita mengubah keadaan tu. Satu. Yang kedua, ia dianggap tersembunyi. Pasal apa? Kerana pada zahirnya ia hendak keluar daripada nafsu. Kerana apa? Nafsu ni memanglah bekerja cari duit, bekerja cari makan, bekerja cari harta. Tu kita kata nafsu. Oh nak keluar, tak mau kira bab tu sangat. Nak cari pahala akhirat. Hal yang demikian memang dikehendaki Allah Ta'ala. Memang baguslah. Nak keluar daripada nafsu tu bagus. Tetapi menurut keadaan Allah Ta'ala, yang kita nak keluar tu boleh, cantik, elok. Tapi biarlah kita keluar tu ikut keredaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala redha kah? Allah Ta'ala redha kah kita meninggalkan usaha kita sedangkan kita tanggungjawab? Itu tak redha. Tapi itulah kata kadang-kadang bukan Allah Ta'ala tak redha. Kalau melibatkan anak isteri kita tak redha pun tak boleh. Kita nak pergi berdakwah sana, kita nak pergi bertabligh sana sini. Satu orang di kampung saya tu dia nak keluar. Hang tinggal kat bini hang apa? Duit ringgit cukup kah dia makan? Aku tinggal Allah dan Rasul, dia kata. Tinggal Allah dan Rasul. Itu bukan makam kita nak tinggal Allah dan Rasul. Itu makam Sayyidina Abu Bakar yang ditanya oleh Rasulullah untuk berperang, pakat-pakat tolong infakkan harta masing-masing siapa yang ada. Tiba-tiba Abu Bakar menginfakkan habis harta dia. Nabi tanya, apa yang kamu tinggal ada untuk keluarga kamu? Aku tinggal Allah dan Rasul. Makam Sayyidina Abu Bakar. Umar separuh apa yang kamu tinggal kepada anak saya, ada separuh lagi. Tu setara Sayyidina Umar. Kita tinggal apa? Tinggal apa? Kita tinggal apa agak anak isteri kita yang di rumah, hampa nak makan, hampa pi lah motong, pi jual es kerap. Hampa anak sekolah hang pi lah hantar, anak sekolah hang pi lah ambil. Duit tinggal tak? Tak tinggal lah, depa cari ada rezeki apa. Jaga. Yang semacam tu nama dia syahwat. Dapat pahala? Tu. Dah nak baca kitab ni kena cakap macam tu. Ni kalau tidak susah baca kitab ni, cakap ni memang kitab ni kitab dia yang menyentuh secara halus orang yang rasa diri dia tu hebat. Tapi sebab ada sebalik kehebatan itu
Masih ada kesalahan. Kesalahan apa? Itu yang kita tersembunyi. Ia dianggap tersembunyi kerana pada zahirnya ia hendak keluar daripada nafsu, tak mau ikut nafsu. Nafsu pun nak cari duit, nak cari harta, nak cari apa itu hak nafsu. Hal yang demikian memang dikehendaki Allah Taala. Allah Taala pun suka nak tinggalkan keluar daripada nak ikut nafsu tu. Tetapi cara nak keluar tu ialah biarlah mengikut keredaan Allah, menurut keredaan Allah. Bukannya menurut keredaan nafsu. Bukan hak ikut kehendak nafsu. Ni ikut nafsu tu. Hukum suruh menjadi wajib, kewajipan kita bela, menjaga anak isteri keluarga tu wajib. Tiba-tiba yang ni kalau hang tak ada apa-apa tanggungan, okey, jalan pi ya. Nak tinggal sebulan ke 2 bulan ke 3 bulan pi ya. Tapi kalau hang pergi tanpa meninggal apa-apa, sedangkan anak isteri kita nak makan kena cari sendiri, lebih lagi isteri kita terpaksa kena pergi ke pekan, kena pergi ke market, kena pergi cari kalau motong lah, kemudian dia pula lah nak hantar anak sekolah, ambil anak sekolah. Sedangkan kerja-kerja tu tanggung siapa? Ya, itu tanggungan siapa? Tanggungan suami. Jadi mana suami tak kira lah suami yang rajin semayang ke atau tak rajin semayang ke, itu meninggalkan tanggungjawab. Itu nama dia bukan menurut keredaan nafsu, dia ikut nafsu. Dan yang diridai Allah Taala bagimu ialah kamu menetap mana duduk di situ, berada di kawasan di keadaan itu pada apa yang ia telah tetapkan kepadamu. Allah Taala bagi keadaan kita macam tu, maka kita kena buat macam tu lah. Orang yang duduk dia bujang, dia boleh buat hidup cara bujang. Tak ada siapa nak marah. Bapa, aku bujang. Orang yang sudah berumah tangga, maka dia terpaksa ikut buat tanggungjawab sebagai orang yang berumah tangga. Itu kewajipan. Bila ditunai itu, betul. Betul ya tu. Maknanya dia berbujang, dia buat cara bujang. Okey. Kalau dia buat lebih baik, cantiklah. Yang berumah tangga buat cara rumah tangga. Betul, cantik, elok. Kita suami ni cari rezeki bagi makan anak isteri merupakan sedekah. Sikit pahala kan. Kalau kita tengok dalam bab sedekah, kita sedekah kepada sabilillah dengan sedekah pada makan anak isteri, lebih besar lagi pahala kita menyediakan nafkah kepada anak isteri. Tu, tiba-tiba kita tinggal, aku nak pergi buat ibadat, tak boleh. Minta maaf, cakap saya ni bukan nak fokus pada apa, nak contoh saja, nak contoh. Saya tak kenal orang sini. Di ni saya kenal lah seorang dua. Suji. Sini lagi siapa? Adalah 4-5 orang yang sini yang dia tak kenal. Jadi kalau saya kata ni bukan maksudnya fokus siapa-siapa, tapi maksudnya ialah nak contoh. Baik. Pengarang ada juga menyebutkan dalam kitab Tanwir, apa yang dikehendaki Allah daripadamu ialah kamu diam, mana istiqamah kepada apa yang ia telah tetapkan kamu. Tuhan letakkan kita dalam keadaan macam tu, maka itulah keadaan yang perlu kita duduk buat kerja. Buat, jangan lebih pada tu, jangan kurang pada tu. Hingga Al-Haq Ta'ala, Allah Ta'ala memerintahkan ataupun menentukan engkau keluar daripadanya. Kalau Tuhan bagi ruang perintah suruh keluar, elok aja keluar, ya. Seperti ia merintahkan engkau masuk, maka begitu jugalah untuk keluar pun kalau Allah Taala perintah keluar, boleh keluar. Kalau masuk pun kalau Allah Taala perintahkan masuk, mana duduk di situ, duduk di situ. Itulah perintah Allah. Jangan kita duk mereka-mereka pandai-pandai untuk nak buat kononnya nak buat baik. Memang buat baik tu bagus. Tapi kadang-kadang buat baik pun kena tengok juga, kalau tak kena gaya buat baik, hak bagus tu jadi tak bagus. Tak jadi kebaikan. Baik, jenis-jenis iradah ataupun keinginan. Warna keinginan kita, kehendak kita. Dan kata Syekh Hijazi, iradah itu 3 perkara. Kehendak ataupun keinginan itu ada 3 perkara. Pertama, iradah semula jadi. Itu sudah jadi orang kata apa? Tabiat kita dah semula jadi. Semua orang kepada kanak-kanak yang lahir dia ada iradah dia. Kanak-kanak cara iradah kanak-kanak, ya. Semula jadi.
Iradah cita-cita. Bila dah ada berakai sikit, dia ada cita-cita pula. Maknanya mungkin lebih jauh lagi daripada pandangan atau kehendak kanak-kanak tu. Kemudian iradah al-haq ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Maknanya kita kena buat sesuatu. Ada satunya yang buat kerana semula jadi dia macam tu. Dan ada satu lagi kehendak dia buat dengan cita-cita ataupun ada matlamat. Satu. Yang kedua. Yang ketiganya cita-cita ataupun kehendak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama iaitu iradah, keinginan yang berkaitan dengan bahagian nafsu. Ada mana? Tabiat semula jadi dia memang tabiat dia macam itulah. Ikut hawa nafsu. Jadi maknanya masa tu dia lebih-lebih lagi kalau orang yang kanak-kanak tu dia belum taklif apa syarak lagi, maka nafsu ikut. Nafsu dia ikut. Jadi yang macam tu bila dah sampai ke peringkat dewasa, tak mungkin kita nak terus dalam keadaan ikut nafsu. Dan wajib keluar padanya. Kalau yang ikut nafsu tu, kalau tekan budak-budak, bolehlah kita kata budak-budak. Tapi bila dah sampai peringkat dewasa, maka tak mungkin kita nak mempertahankan duduk dalam keadaan suasana ikut nafsu juga. Tapi yang waktu tu dia kata wajiblah keluar, mana berubahlah sikit daripada hak ikut nafsu tu kepada ikut kehendak Allah Ta'ala. Yang kedua, keinginan bagi sekalian ahli tawajuh, orang yang berusaha beribadat, yang sedang bersuluk beribadatlah, yang berkenakan kurniaan hak Allah Ta'ala. Maknanya kehendak juga. Jadi sudah kita kata kalau sudah sampai kepada peringkat balik ke atas lah. Mana pada ketika dia tu sudah jadi wajib tawajuh ataupun beribadat, dan dia dalam masa yang sama dia berkenakan kurniaan Allah Ta'ala. Kenapa? Ibadat itu mestilah ibadat yang berbetulan dengan kehendak Allah. Kalau ibadat dengan tak kebetulan dengan kehendak Allah Ta'ala, tak jadi jugalah. Jadi maknanya keinginan bagi sekalian ahli tawajuh, orang yang mau beribadatlah, yang sedang bersuluk, yang sedang beribadat, yang berkenakkan kurniaan hak Allah Ta'ala. Itu keinginan yang kedua. Baiklah, itu namanya pertengahan. Yang ketiga, keinginan yang berkaitan dengan ikhlas. Bila dah sampai ke peringkat lebih atas lagi, maknanya ibadat juga, tapi bukan setakat ibadat yang zahir, tetapi dia pergi kepada ibadat yang batin, maknanya kepada keikhlasan. Sebab apa? Ikhlas itulah yang menjadi nilai kepada pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak pandang innallaha la yanzuru fi suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru fi qulubikum. Allah Ta'ala tak pandang rupa kamu, ibadat kamu, tetapi Allah Ta'ala pandang apa? Walakin yanzuru fi qulubikum, hati kamu. Jadi hati itu keikhlasan. Yang ketiga, keinginan yang berkaitan dengan ikhlas. Dia nak bagi ikhlas. Sebab apa? Ikhlas itulah yang diterima oleh Allah Ta'ala dan disuruh kita mengikhlaskan dalam segala ibadat. Dan hakikatnya menyucikan yang dikasihi, makna menyucikan Allah Ta'ala ataupun mentakdiskan Allah Ta'ala daripada najis syirik. Kita makna jangan mensyirikkan Allah Ta'ala, dan syirik jali dan syirik yang tersembunyi, syirik khafi. Syirik jali makna syirik yang terang-terang lah. Kalau kata pergi menyembah bahala tu, itu terang dah. Nama dia syirik jali. Dan syirik yang tersembunyi itu sifat-sifat mazmumah yang kita baca 10 sifat-sifat mazmumah tu merupakan syirik yang tersembunyi. Ujub, riya, takbur dan sebagainya tu, itu syirik yang tersembunyi. Buat ibadat bagus, tapi rupanya dalam masa yang sama ada sifat-sifat syirik itu, syirik yang tersembunyi. Itu yang ketiga lah. Syirik tersembunyi itu seperti engkau jadikan keinginanmu itu beserta keinginan Allah Ta'ala. Dia cerita lagi yang kata syirik tersembunyi itu apa dia? Syirik tersembunyi itu seperti engkau jadikan keinginanmu, kehendak kita, ibadat kita, beserta keinginan Allah Ta'ala. Jadi hak kehendak Allah Ta'ala satu, hak yang nafsu kita pun satu.
Dia maknanya nampak tu buat macam ibadat kehendak Allah Ta'ala, tapi yang kita buat tadi tidak berbetulan dengan kehendak Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala letakkan kita di tahap mana, Allah Ta'ala meletakkan kita di makam tang mana. Di situ kalau kita lari pada makam itu, pergi ke tempat yang lain, mana itu mana keinginan kita sendiri. Maknanya kita tak duduk di tempat yang Allah Ta'ala tentukan, kita lompat ke tempat lain. Itu namanya keinginan kita. Berserta dengan keinginan Allah, Allah suruh buat ibadat. Oh, kita buat ibadat lah. Kan? Itu ibadat Allah Ta'ala suruh. Tapi hak kita, apa yang sepatutnya kita perlu buat, apa yang sepatutnya kita kena tinggal, tiba-tiba kita buat satu yang tak sepatutnya kita buat. Itu nama dia keinginan kita. Sama, keinginan kita pun ada, keinginan Allah Ta'ala pada. Jadi itu nama dia syirik. Atau engkau melihat kewujudan bagi dirimu, atau engkau melihat kewujudan bagi dirimu, maksudnya kita nampak apa yang kita buat ini apa yang kita buat ini ialah pandai aku, rajin aku, usaha aku. Itu nama dia kewujudan. Kita tak nampak apa yang kita buat itu kurniaan Allah. Bila kita nampak yang tu, seolah-olah aku pandai, aku rajin, aku usaha. Sedangkan rajin, pandai, usaha tu Allah Ta'ala. Mana hakikatnya Allah Ta'ala. Tapi oleh kerana dia lupa dia nampak kewujudan bagi diri dia. Pandai tu siapa? Aku. Rajin tu siapa? Aku. Nah, itu maknanya dia nampak dia. Jadi itu nama dia syirik yang tersembunyi. Tapi itu kita dalam hal ilmu usuluddin, kalau kita baca, jangan sampai kita jadi i'tiqad qadariyah yang menganggap kudrat kita dan Allah Ta'ala bagi kudrat kat kita, kita buat dan Allah Ta'ala tak campur tangan dah. Ini dah kewujudan bagi dirimu tu, maksudnya kita terlupa apa yang kita buat tu sebenarnya daripada kurniaan Allah. Tapi kita tak ingat kurniaan Allah, kita ingat aku lah, aku rajin, aku yang buat. Itu makna syirik tersembunyi. Tapi itu dalam hal macam ni kita tak pernah bincang tentang syirik tersembunyi tu. Kita rasa syirik tu gitulah, menyembah berhala syirik lah, yang syirik yang jali, ataupun wujud riya takbur tu syirik yang khafi. Tetapi secara tak langsung kita terlupa bahawa kita ni yang boleh buat itu dan boleh buat ini, meninggal itu, meninggal ini, itu juga ialah kurniaan Allah. Tapi itu kita digalakkan supaya kata la haula wala quwwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan upaya aku nak buat baik. Tidak ada daya dan upaya aku nak tinggal yang jahat. Illa billah, melainkan Allah. Allah lah yang boleh bagi kita yang boleh buat baik, dan Allah jugalah yang boleh bagi kita yang membolehkan kita tinggal yang tak baik. Jangan kata aku pandai. Jangan kata aku faham. Hampa tak pandai, tak faham itu, tak boleh buat. Sampai itu hampa tak boleh tinggal. Nampak dah ada yang apa namanya kita melihat kewujudan bagi dirinya. Maknanya terlupa dengan kurniaan Allah. Itu juga nama dia syirik. Maka apabila engkau telah ikhlas, bersih, maknanya tak ambil lagi dah keinginan berserta dengan keinginan Allah, tak ambil lagi lah melihat kewujudan bagi diri kita tu, makna terlupa keredaan kurniaan Allah Ta'ala daripada segala penyakit yang dua tadilah, penyakit keinginan berserta dengan Allah Ta'ala, penyakit melihat kewujudan kita tu, itu penyakitnya. Berpaling itu, maknanya berpaling itu kalau kita baca, maka apabila engkau telah ikhlas, bersih daripada segala penyakit, maka berpalinglah daripada demikian itu. Tu tepat sikit nah. Kalau tak baca macam tu payah nak faham sikit. Kalau gitu ulang balik. Maka apabila engkau telah ikhlas, ini bersih hati kita tu daripada segala penyakit yang dua kita sebut tadi, maka berpalinglah daripada demikian itu. Elakkanlah. Jangan kita jadi buat ibadat dengan keinginan Allah Ta'ala, juga buat ibadat dengan keinginan hawa nafsu kita. Jangan jadi kita buat ibadat memandangkan kebolehan aku tanpa ingat bahawa kurniaan Tuhan. Berpalinglah dia.
Dan engkau nafikan hukum maksiat. Mana engkau nafikan, engkau bersihkanlah hukum maksiat pada kalian itu. Maknanya yang keinginan kita bersama dengan Allah Ta'ala itu dan merupakan satu maksiat yang tersembunyi. Dan begitu juga melihat kewujudan bagi diri kita juga, itu juga hukum maksiat yang tersembunyi. Ini yang tak sampai kita nak fikir ada. Dalam kitab hikam macam ni baru disebut apa-apa yang macam tu pun maksiat. Kita ni maksiat ni minum arak, berjudi, berzina, maksiat. Hak tu orang kata apa, maksiat budak-budak. Tapi yang ni maksiat orang ahli ibadat. Hak maksiat budak-budak, hak maksiat orang jahil tu kita letak dia memang jahil. Tapi yang kita duk baca ni maksiat ahli ibadat. Orang buat ibadat pun buat maksiat mana? Orang buat ibadat pun maksiat. Orang buat sembahyang pun ada maksiat. Orang duduk tengah dalam masjid pun ada buat maksiat. Allahu Akbar. Alhamdulillah lah kita pilih kitab ni untuk baca tu, menyedarkan kita. Kita kalau tidak kita kata okey aku sembahyang tak tinggal dah. Masjid aku tak pernah tinggal dah. Alhamdulillah berasa selesa, clear dah. Tapi apabila kita sebut dalam perkara macam ni baru kita rasa masih lagi bahaya tu masih ada lagi bagi ahli-ahli ibadat. Pasal sebab apa? Sebab syirik-syirik yang tersembunyi itu. Syirik yang tersembunyi itu. Maka apabila engkau telah ikhlas, dan engkau nafikan hukum maksiat pada sekalian itu, lapikan, bersihkan daripada benda jangan ada, maka engkau jadi serta Allah Ta'ala tanpa alam. Maknanya kita dengan Allah Ta'ala tanpa kata ada kita ni ada power, tak ada langsung, tak ada apa sebenarnya. Kita ni seolah-olah macam bayang saja. Bayang. Geraknya badan kita ni, bergeraknya bayang tu kerana bergeraknya kita. Kalau tak ada kita, bayang pun tak ada. Jadi maknanya geraknya kita ni kalau bukan dengan izin Allah, bukan dengan kehendak Allah, baik nak buat baik ke ataupun nak buat jahat pun, maknanya semua tu ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya bila dah tahu yang baik, alhamdulillah lah. Dan malah bila dah tahu yang jahat, pastikanlah yang jahat tu kita hindarkanlah. Bila Allah telah menetapkan engkau dalam berusaha, maknanya Allah Ta'ala telah menentukan kita ni dalam keadaan orang yang kena bekerja, dan engkau ingin bertajrid. Kita orang yang berada di status bekerja, tapi kita nak tinggalkan status kerja tu, nak pergi jadi orang yang tak mau kerja, nak pergi buat ibadat saja. Boleh ke? Sedangkan dia ada anak bini, dia ada kebun ladang, dia ada ternakan, dan dia ada jabatan. Yang semuanya itu merupakan kewajipan yang dia jadikan satu amanah. Yang diamanahkan kepada dia bela anak bini, yang diamanahkan kepada dia masuk pejabat. Yang diamanahkan kepada dia berjaga harta benda. Itu amanah. Tiba-tiba dia tinggalkan benda tu kerana apa? Nak pergi tajrid. Boleh kan? Elok kan? Bila Allah telah menetapkan kau dalam berusaha, makna kita orang yang kena bekerja, iktisabiyah, dan engkau ingin bertajrid, kita nak tinggal kerja tu, nak pergi duduk buat ibadat, maka yang bukan itu menunjukkan masih ada lagi nafsu dan syahwatmu yang tersembunyi dan tiada jelas keadaannya. Maknanya apa yang kita buat tu nampak cantik, nampak ibadat, nampak berpahala, tapi sebenarnya apa yang kita lakukan itu bukan ikut perintah Allah, tetapi ikut perintah nafsu. Melainkan bagi yang mendapat pertolongan. Makna melainkan bagi orang yang mendapat pertolongan Tuhan, makna ahli inayah. Kerana orang yang dapat pertolongan, walaupun nampak keadaan yang semacam tu, dia nampak pulun ke dunia, tapi kalau Tuhan bagi satu inayah kepada dia, maka dia boleh berubah. Berubah pasal apa? Berubah tanpa mengurangkan ataupun menjejaskan tanggungjawab dia kepada makhluk dan tanggungjawab dia kepada Allah Ta'ala. Pasal contohnya kita katakan macam tuan guru ni Aziz, contohnya
Tuan Guru ni Aziz, kalau ikut-ikut dia tu, dia nak ibadat lah. Tapi orang bertanggungjawabkan, amanahkan kepada dia mentadbir. Maka dia ambil tadbir. Tapi tanggungjawab, buat tak? Buat. Mana? Itu yang dikata, rijalun la tulhihim tijaratun wala ba'un an zikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan tijarah, perniagaan ataupun usaha-usaha daripada menzikirkan Allah. Maknanya di samping dia sebagai menteri besar, bertugas ya, rumah tangga, ibadat tak kurang. Bukanlah kata dengan dah jadi menteri besar, ibadat semayang pun tak ada anda. Setiap hari Jumaat dia akan balik untuk kuliah dia di masjid tu, no? Di pekan tu. Jadi ini orang yang dikatakan, orang-orang yang apa dikatakan ahli inayah, ya, no? Ahli inayah, orang yang mendapat pertolongan Tuhan, dia boleh ambil sama-sama. Apakah itu nama dia nafsu? Nafsu ni kalau dia masuk, dia akan mengalahkan yang akal. Akal nak buat ibadat, nafsu menolak ibadat. Bila nafsu menang, akal akan kalah. Tapi orang yang mendapat inayah ni nampak macam nafsu, tapi akal dia dapat mempertahankan. Nafsu terbayang macam nafsu, tapi dia buat ibadat, dia buat kerja bukan atas dasar nafsu. Tahu tak? Itu nama dia ahli inayah. Sebab apa? Kerana syahwat itu tidak terjadi melainkan daripada nafsu, sama ada nafsu duniawi atau nafsu ukhrawi. Itu nafsu tak lebih daripada tu. Cerita dia nak kepada dunia, walaupun nak akhirat pun ada juga nafsu, tetapi nak dapat ahli yang pertolongan ni ialah yang Allah Ta'ala beri kepada mereka yang dikatakan jizbun, ahli jizbun, makna dia bagi. Tapi bukan macam kita ni dapat dalam keadaan kita ikut nafsu, tetapi dia ikut keperluan dia. Maknanya dia mampu menanggung tanggungjawab ini ataupun amanah ni, amanah rumah tangga, amanah rakyat, amanah dunia, dan juga amanah akhirat, amanah Allah SWT. Ada tak? Baik. Kita masuk yang kedua. Kata Syekh, wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillah iyyaka fi tajridin hitatun anil himmatil aliyah. Dia sebalik daripada yang tadi, nah. Kalau yang tadi dia bekerja, dia nak pergi tajrid. Yang ni orang dah bagi tajrid, dia nak pergi bekerja. Ada tak? Maksudnya keinginan untuk berusaha nak buat kerja. Sedangkan Allah telah menempatkan dia dalam tajrid. Ni yang orang Allah Ta'ala dah bagi dah kedudukan dia boleh bertajrid. Maknanya dia boleh buat dah. Tidak ada gangguan dalam usaha dia, tetapi dia nak pergi usaha. Adalah suatu penurunan daripada semangat himmah yang tinggi. Maknanya dia sepatutnya dah boleh dah menumpukan perhatian dia kepada ibadat, tetapi dah ada lagi ingin nak berusaha. Apa dia? Yang ni siapa yang Allah telah menetapkan dalam bertajrid boleh buat ibadat dah, sedangkan ia ingin keluar daripadanya untuk berusaha, maka hal macam itu adalah sebahagian daripada kurang semangat serta jahat adab. Dia anggap kurang adab ataupun semangat untuk buat ibadat tu dah. Contohnya macam ni kita kata, nah. Seorang tu sudah pencin. Seorangnya dah pencin. Patutnya dah pencin tu elok lah. Tapi masih lagi nak kerja. Masih lagi nak kerja. Ya? Tak kira lah. Buka kedai pasar malam, niaga siang ke niaga malam ke. Saya ada pernah buat satu analisa tentang peringkat umur manusia ni, nah. Umur manusia. Kalau kita tengok, kita akan nampak, nah. Contohnya semenjak daripada lahir sampai 5 tahun.
Itu kita katakan bayi ataupun mumayyiz. Daripada bayi sampai mereka mumayyiz. Maka pada ketika ini umur sampai 5 tahun dia kita ibu bapa perlu beri perhatian ataupun tunjuk ajar. Itu sajalah. Bagi makan, pakai, tunjuk ajar dia elok, itu ya. Kemudian daripada 5 sampai 15 dia dalam lingkungan kita kata kanak-kanak dan sampai ke balik. Apa dia? Masih lagi tak banyak kerja dia. Ibu bapa mesti perlu bagi latihan, mesti perlu bagi bimbingan. Untuk apa? Dia sudah nak meningkat. Akal dia pun sudah boleh banyak menerima kerja-kerja buat. Latihan dan bimbingan. Jadi dalam peringkat lahir sampai 5 sampai 15 ni tidak ada taklif syarak lagi. Tak ada apa-apa lagi. Jadi tapi sungguh pun itu tentang perhatian dan latihan bimbingan tadi sudah ada sikit-sikit unsur-unsur ilmu, unsur-unsur pengajaran, unsur-unsur didikan, khususnya adab, ya, beribadat sikit-sikit ada, ya. Kemudian apabila dia sampai umur 15 hingga 25, kita sudah panggil dia ni seorang yang remaja. 15 pada 25 dia remaja. Maka usia remaja ni dia mulalah kena cari ilmu, dia mulalah kena beribadat sebab apa umur dah 15 dah. Kemudian dah remaja ni dia kena kerja lah, cari duit sikit, kan? Keperluan dia dalam kemeraja. Okey. Kemudian daripada umur 25 sampai 40. Itu umur yang dikatakan umur dewasa. Umur yang dewasa. Bila umur dewasa ni cari ilmu, kena cari. Itu tak boleh tinggal. Beribadat, kena beribadat. Tak boleh tinggal. Sebab apa? Umur 15 kemarin dah kena ibadat dah. Kemudian bila dah sampai 25-40 tu, dia pun nak berumah tangga. Ya, dia kena berumah tangga lah. Kemudian dalam kerja. Kerja kena kerja juga, tak boleh tinggal kerja. Sebab apa? Dengan kerja tu nak menyempurnakan keperluan berumah tangga. Itu umur 25 hingga 40. Kemudian sampai umur 40, daripada umur 40 sampai 60, itu kita kata sudah matang. Dia sudah matang. Jadi dalam hal umur 40 ke 60 ini matang, dia kena cari ilmu, tak berhenti juga, beribadat, tak berhenti juga. Kemudian dia berkeluarga. Ada keluarga maknanya anak kecil kena bagi sekolah, kan? Kemudian bekerja, kena kerja lagi. Pasal apa? Umur 40 ke 60 tu kena bekerja lagi. Kemudian bermasyarakat. Dia perlu kepada masyarakat dan masyarakat perlu kepada dia. Maknanya dia dalam kerja dalam usia 40 ke 60 ni kerja buat dia makin banyak, makin banyak. Cari ilmu, beribadat, berkeluarga, bekerja dan bermasyarakat. Kemudian bila sampai ke peringkat umur 60 ke atas, 60 lebih, dia sudah nama peringkat tua. Bila peringkat tua, apa yang ada? Cari ilmu, jangan berhenti selagi ada nyawa. Beribadat, jangan berhenti. Keluarga dah tak ada dah. Sebab apa? Anak-anak sekolah dah lepas. Anak yang besar dah menikah, kan? Kemudian bekerja. Kerja pun dah pencen. Kalau yang berpencen lah. Kemudian bermasyarakat. Kerja-kerja masyarakat dia bagi kat orang muda-muda lah. Aku dah tua dah nak jadi pengurusi tu, saya tak larat dah bagi apa muda-muda. Maknanya sampai umur 60 tu kita tinggalkan yang banyak-banyak tu, apa yang ada mencari ilmu dan beribadat. Itu saja. Jadi dalam keadaan inilah, umur 60 inilah yang kita katakan dia boleh bertajrid tadi. Dia boleh bertajrid. Pasal apa? Waktu tu banyak dah dia tinggal. Keluarga tak banyak masalah dah. Sebab anak-anak dah besar, sekolah lepas, menikah dah. Kerja dah pencen. Kalau ada pencen, dah makan 2 orang dia tak masalah. Bermasyarakat. Hak betul-betul ni kami beralah-beralah lah bagi kat orang muda lah. Dia tu kerja dia cari ilmu beribadat. Inilah dikatakan tajrid. Maka pada ketika itu dia boleh bertajrid. Jadi dah boleh bertajrid, dah pencen 60, duk meniaga pula pasal malam. Siang cara siang, malam cara malam. Saya tak dan lah. Nampak kan? Itu yang saya pernah satu tahun tu ada satu orang
raya petang raya dah. Ustaz, peterah sampai bila? Saya kata peterah sampai sebelum orang baca sembahyang raya tadi lah. Saya terlupa bayar peterah. Duk jual apa nama kain baju pasar malam. Sampai terlupa bayar peterah. Jadi jangan sampai macam tu. Ya, jadi maknanya umur 40 ni dah orang kata buang-buang banyak dah. Fokus kita cari ilmu beribadat, cari ilmu beribadat. Jangan. Itu yang sepatutnya. Tak boleh nak banyak ana. Baik. Yang ni siapa yang Allah Taala menetapkan dalam bertajrid, mana bersunyi, maknanya bersunyi itu orang yang dah pencen tadilah. Tu boleh tu. Yang tengah bekerja ni jangan lagi lah. Kalau nak buat satu yang dia tak kena gaya tu. Sedangkan ia ingin keluar daripadanya, nak keluar daripada bertajrid. Menempatkan bertajrid, dia nak keluar daripada tajrid, nak pergi bekerja. Untuk berusaha nak bekerja, nak tambah lagi kerja. Dah tua dah nak kerja lagi. Maka hal macam itu adalah sebahagian daripada kurang semangat serta jahat adab. Kurang semangat lah. Orang dah, Tuhan dah bagi satu makam yang dah tinggi, hang nak turun lagi ke makam yang rendah. Dan ia menyertai syahwat, kerana keinginan itu sebahagian daripada keinginan tabi'i dan kegelapan nafsu. Nak lagi, itu cari duit lagi. Padahal duit nak buat apa dah? Makan dua lagi bini cukup dah kan. Anak-anak dah besar, mereka pun dah tak peduli, kita pun tak perlu kepada mereka dah. Mereka kadang-kadang mereka bagi duit lagi. Kan. Maknanya apa lagi? Tumpang sihat dia ada, buatlah ibadat. Itu masa dia tajrid. Nak pergi kerja lagi. Aku ni tak ada, duduk di rumah boring lah. Kalau gitu kita berniaga lah sikit-sikit. Goreng pisang tepi-tepi jalan, lama-lama sampai ke pekan. Kan. Itu. Ini. Ustaz, mana ada cerita goreng pisang dalam kitab ni Ustaz? Yang Ustaz duk merapu buat apa? Tapi itulah cerita dia. Memang tak ada goreng pisang dalam kitab ni. Tak ada. Tapi nak cerita dia macam tu. Boleh sikit je kan? Sampai pukul 9. Boleh? Boleh? Salah tak? Salah? Kalau tak boleh, dia berhenti tang ni. Boleh tak? Kan sampai Isya. Lucing diam bunyi dah. Mesti tanggung. Boleh tak? Dah, kalau dah tak sah tanggung tak sah lah. Kalau payah kita berhenti tang ni lah. Maksud tajrid bagi ahli perjalanan, berhenti tang tu. Ni pengurusi pun malu kata, boleh lah. Tentu dia tanggung. Mana boleh kan? Okey, kita berhenti kat sini dulu. InsyaAllah kita sambung maksud tajrid bagi ahli perjalanan, ahli tarik. Jadi insyaAllah kita ni, kalau apa, kalau nak baca dia kena bagi perhabis. Bila perhabis sampai pukul 10 ni. Kita berhenti kat tu, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bi muradih walillahil hamd billahi taufiq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan salihan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billah.